nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertamanya mohon maaf, pada bulan sudah kita tuanglah satu kelas ya. Nanti saya akan cari masa untuk ganti insya-Allah. Dan yang keduanya, kerana kalut sikit, saya baru bermula di UM daripada Paguh. Saya dapat pindah ke UM. Jadi dekan baru ni, dekan APM ni, Akademi Pelajar Melayu ni, nak saya masuk juga pada tahun sudah 29 bulan 12. Jadi banyaklah urusan yang terkejar-kejar lah ya, sebab urusan di Paguh untuk pelajar apa semua minggu ni baru sudah. Pemarkahan apa semua, barang pun ada lagi dekat Paguh, tak ambil dan seumpamanya. Jadi ni pun tak balik rumah lagi ya. Di pejabat lagi ni, pejabat UM lah. Seorang-seorang diri atas bukit. Risau juga ni ya. Hai. Cuma kebetulan isteri saya pun ada kerja, jadi saya tunggu dia selesai barulah ni lah. Jadi itu latar belakangnya kenapa saya agak kalut lah 2-3 minggu ini dan kurang dapat bagi perhatian kepada kelas-kelas, bahkan kelas-kelas lain pun sama. Saya jadi macam kalut sikit lah, kalut Okay. Ala kullin, terima kasih atas penyertaan macam biasa. Dan kita mula hari ini dengan bacaan bermula daripada perbincangan zaman awal Islam masuk ke alam Melayu. Dan macam kita dah bincang sebelum ni, secara kronologi lah, para sejarawan, khususnya Dr. Abdul Rahman Abdullah, rujukan utama saya, meletakkan bila dia bahagikan zaman Islam itu, yang pertama dia panggil animisma. Animisma ni zaman manusia tidak ada akidah, tidak ada kepercayaan khusus agama, tapi disebabkan mereka dah ada akal, mereka melihat alam ni, mereka boleh rasa secara kerohaniannya, secara akliyah dia, mesti ada sesuatu di sebalik alam yang mereka tengok hari-hari ni. Jadi timbul idea bahawa di sebalik makhluk-makhluk yang mereka nampak alam itu, ada yang kontrol lah, ada yang jaga dan seumpamanya. Maka lahirlah istilah mambang contoh. Mambang ataupun semangat. Sebab itulah pokok ada semangat dia, dan gunung ada semangat dia. Jadi setiap benda tu ada semangat dia masing-masing. Jadi semangat ni kita tak boleh bagi dia marah. Kalau dia marah nanti kena tulah lah. Kalau gunung berapi tu akan ni. Kalau sungai akan berlakubah. Tu idea-idea yang muncul kemudian. Dan saya yakinlah dari satu sudut, iblis, jin iblis main peranan lah untuk bagi idea-idea mengarut idea-idea syirik itu kepada manusia zaman tu. Sebab apa? Panduan wahyu belum ada. Panduan wahyu belum ada. Kemudian sejarawan pun letak zaman kedua, zaman dinamisme. Dinamisme ni dia advance sikit. Dia mula macam ada maklumat dan yakin manusia ni ada roh, ada spirit, ada roh, ada jiwa, dan jiwa tu bila dah mati ada fungsinya. Sebab tu dulu kubur ni, daripada zaman dulu lagi, kubur ni jadi satu tempat yang sakral, tempat yang spiritual, tempat yang mereka rasa sesuatu. Sebab tu Firaun buat piramid. Piramid apa dia? Kubur. Kemudian kubur-kubur tradisional dulu, zaman-zaman klasik dulu ni, semua mereka menganggap kubur ni ada something, ada kuasa, ada satu kelebihan, ada begitu gini, nak minta dengan kubur. Orang Cina yang tradisional akan sembah roh nenek moyang dan seumpamanya. Peranan iblis jugalah mari dan menyamar ke lagu mana ke jadi tok nenek moyang. Dia anggaplah tok nenek moyang ni
roh mereka ada fungsi lagi. Bahkan sebahagian orang mati itu dianggap jadi dewa-dewi ataupun Tuhan kemudiannya dalam setengah-setengah kepercayaan, ya. Jadi dinamisme ni lebih pada roh, ini lebih kepada semangat mambang alam ataupun makhluk. Baik. Yang ketiga, baru zaman Hindu-Buddha lah. Hindu-Buddha ni walaupun beza dua ni, dan Hindu ni pun ada mazhab dia yang sendiri yang sampai kat dalam Melayu, dan Buddha pun ada mazhab dia, Mahayana lah apa semua. Perbincangan yang lebih detail diperlukan lah, sebab berdasarkan Candi Borobudur, berdasarkan stupa-stupa dan juga prasasti yang dijumpai, dia bukan kita boleh pukul rata Hindu sama dengan Hindu di India ke hari ni, Buddha sama, tak, dia ada dia punya pecahan-pecahan lagi. Cuma yang pastinya Kristian zaman ni dah ada sebenarnya. Kristian sampai ke alam Melayu ni seawal zaman Melaka lagi. Ialah ketika Alfonso de Albuquerque mari tu dah ada dah dayah-dayah Kristian tu. Sebelum tu pun lagi dah ada. Cuma entah macam mana Kristian ni dia tak pernah berjaya menjadi satu agama, kita kata apa lah, agama pemerintah. Itu lebih tepat. Melainkan penjajah. Mungkin sebab anti penjajahan menyebabkan mereka ni tak pernah jadi agama pemerintahan. Kalau kata Hindu Buddha ni ada Sriwijaya dan Majapahit dan beberapa Sanggora lah, ada Ayodhya lah dan seumpamanya. Tapi Kristian ni tak pernah jadi agama satu pemerintahan yang berpusat. Ada raja yang beragama Kristian. Tak pernah sampai tahap tu. Tetapi dalam konteks alam Melayu, Nusantara yang lebih luas, Kristian berjaya di beberapa tempat. Sampai hari ini kesannya ada. Contohnya Filipina, Kepulauan Filipina yang nama asalnya begitu gini, sebahagiannya berjaya dikristiankan. Kemudian di Sabah Sarawak, sampai sekarang kita tahu kesan dia, sebahagian orang Dayak, Iban apa semua tu, Kadazan Dusun, sebahagiannya berjaya dikristiankan sampai hari ini. Walaupun mazhabnya pelbagai dah. Kemudiannya kalau kita tengok Indonesia, orang Batak, beberapa suku kaum, Sunda ke apa semua tu, sebahagiannya kekal dengan Islam yang kuat dan sebahagiannya dengan Kristian, ya, dengan Kristian. Jadi cuma tadi, kenapa dia tidak nampak menonjol apa semua? Sebab Kristian dari dulu tak berjaya menjadi sebuah kuasa pemerintahan. Dia tak pernah jadi kuasa pemerintahan. Jadi ini menyebabkan dalam buku-buku sejarah pun tidak dilihat bahawa Kristian pernah menjadi suatu wangsa ataupun satu empire pemerintahan. Cuma secara urun cerita saja. Dan dalam konteks semenanjung tanah Melayu, Kristian ni memang boleh kata tak berjaya langsung tu tipulah. Sebab kalangan orang asal sampai hari ni pun masih lagi ada yang Kristian, dan dari awal zaman tu pun ada yang sebahagian jadi Kristian dan seumpamanya. Tapi untuk orang Melayu di semenanjung tanah Melayu, bahkan Sabah Sarawak, bila sebut kata orang Melayu, mereka tak berjaya. Termasuklah orang Minang. Orang Minang setahu saya lah, tak tahulah hari ni ya, setahu saya kalau pergi ke Sumatera tu, boleh kata tak ada orang Kristian lah. Orang Minang, wallahualam, kena cek balik. Tapi orang Jawa ada sebahagiannya, orang Batak ada sebahagian. Tapi bila sebut kata orang Minang, orang Melayu Riau, itu nak cari orang Melayu Kristian, tidak ada. Termasuk di semenanjung tanah Melayu. Itu keistimewaannya pula di situ. Nak dapat tidak, kita kena akui itu adalah kelebihan. Okey. Kemudian zaman Islam, ya. Baik, sampailah sekarang. Okey. Jadi perbincangannya kita tengok. Perbahasan mengenai bilakah tarikh yang tepat Islam sampai ke alam Melayu masih didebatkan dalam kalangan para ilmuwan sejarawan. Pelbagai teori ada, daripada China, daripada India, daripada Yaman, ada yang paling masyhur daripada Yaman, Arab, golongan Ba'alawi, golongan Ahlul Bait dan seumpamanya disebutkan begitu. Tapi ada juga tesis yang dibuat oleh seorang sarjana, dia sebut sebenarnya daripada China lebih kuat. Sebabnya ketika zaman Genghis Khan langgar Baghdad tu, tentera mereka juga pernah sampai ke alam Melayu untuk nak jajah lah, nak serang dan jajah. Masa tu China mereka dah pegang. Bila mereka nak datang ke sini, mereka ni pakar dalam pertempuran secara direct ni.
bila mereka berperang di lautan, mereka bukanlah tak hebat sangat, tapi ada yang lebih hebat, iaitu orang-orang di alam Melayu Nusantara ni lebih hebat pertempuran di laut. Sebab itu nature kita, maksud nature tok nenek moyang kita lah. Jadi mereka ni orang nomad padang pasir ataupun tengah padang apa semua. Jadi bila perang mereka kalah lah. Tetapi tentera yang mereka bawa ketika mana nak menyerang Nusantara ni ataupun alam Melayu ni, mereka mengambil tentera-tentera daripada Uzbekistan, Turkmenistan apa semua tu, yang sebahagian mereka adalah Islam. Hatta di China pun masa tu dah ramai orang Islam dah. Jadi ketika mereka menguasai China, ada orang Islam, dan kemudian sebahagian tentera mereka yang dibawa untuk serang alam Melayu itu juga adalah orang Islam. Jadi itu teorinya juga bahawa sebenarnya daripada mereka, bila mereka kalah, mereka pun balik, tentera Khan tu balik, maka tentera-tentera mereka yang Cina ni ditinggalkan. Itulah dikatakan membiak dan sedikit demi sedikit kahwin dengan orang tempatan, kemudian mereka bisnes apa semua itu gini, dan ada hubungan balik dengan tanah besar Cina apa semua ni, dan Islam makin berkembang melalui jalan bisnes, melalui jalan sosial dan seumpamanya lah, bukan peperangan. Itu pun kuat juga sebenarnya. Nama Alexander IAIS. Okay, Alexander Wing. Okay, ni Alexander Wing ni dulu pernah berada di Malaysia. Dia punya PhD yang saya maksudkan menyebutkan hal tersebut ya. Tengok dia tulis, Kut Melaka have gotten its name from a tree. Dia mempertikaikanlah bahawa nama Melaka tu daripada ni. Okey, cuba kita tengok dia punya thesis PhD kalau kita jumpa, atau siapa minat nak baca. Bermaksud saya nak buktikan yang saya sembang tadi bukan sembang saja, memang ada dalam satu thesis. Itulah. Cerita ni semua boleh cerita tuan-tuan ya. Bunyi sedap ya, pelik ya, tapi kita tak naklah jadi macam orang di luar sana yang sembang tanpa mendatangkan bukti. Okey, PDF. Okey. Early British convert to Islam. The British mesti convert PDF. Okay, this one. Oh, dia dah pergi sana. Sekejap PhD thesis. Ada saya dapat thesis dia lengkap itu Sekejap. Pendek ceritanya, kalau tuan-tuan nak cari boleh jumpa lah. Itu. Mungkin sini saya tak dapat nak tunjuk. Academic Editor Islam. Inilah orangnya yang membawa tesis bahawa dia cuba buktikan bahawa Islam yang sampai ke alam Melayu. Tengok ya. Interest lie primarily the theological, historical, and literary tradition in the Malay Muslim world, modern day Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, with an auxiliary focus on China's Hui Muslim ethnic grouping. Tengok. Yeah. He's Doctor of Philosophy in Theology from University of Oxford, 2015, with a thesis focus on the role Sino Muslim play in the conversion the Maritime Southeast Asian to Islam between the 13th and 16th centuries. Ini dia punya thesis. Dia cuba buktikan bahawa yang mengislamkan alam Melayu ni pada hakikatnya daripada Cina ni. Macam mana tuan-tuan? Pernah dengar tak? Siapa boleh respon sikit? Pernah dengar tak? Pernah tak ada orang bincang benda ni? Kita tahu ada orang bawa daripada China, ada kata daripada India, ada kata daripada Yaman, dan Yaman tu Prof. Al-Aqtas lah yang paling dominan dan kuat untuk kita terima. Cuma perbahasan oleh Dr. Alexander Wayne dalam thesis PhD dia ni, kalau kita baca betul,
pun menarik dan sangat logik pembuktian dia sebut begitu gini tu. Betul. Jadi ini salah satu ni lah. Senyap je belakang ni, komen lah sikit. Tak pernah dengar je. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Dia tengok dulu kot. Itu sikap yang bagus Jadi saya dah bagi sumber Dr. Alexander Wing, thesis PhD dia. Kalau tuan-tuan yang ragu dengan apa yang saya sampaikan, tapi tak semestinya benar bermaksud saya bercakap tentang daripada sumber yang sudah dibuktikan ada sumbernya daripada satu thesis PhD dan dibuat oleh Dr. Alexander Wing 2015 di Oxford. Kita setuju tak setuju nombor dua, tapi saya membuktikan, saya bercakap berdasarkan sumber yang boleh diperakukan lah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk lanjut lah tentang perkara tersebut Baik. Okey, kita balik pada perbincangan asal kita. Okey. Malah ia didebatkan, diteorikan, ni cerita panjang tak selesai hari ini dan tak penting sangat pun sebenarnya. Cuma Dr. Abdul Rahman Abdullah, kalau tuan-tuan baca buku dia, dia kata ada beberapa fasa. Fasa pertama, fasa sampai. Sebab ada bukti juga yang mengatakan hubungan antara alam Melayu dengan belah-belah Yunani kuno, tradisional sebelum Masihi lagi dah bermula. Sebermulanya manusia pandai menggunakan kapal untuk keliling dunia dan berdagang dan apa semua itu gini. Jadi nak dapat tidak, kita ni di tengah-tengah gitu. Jadi Cina di sini, India di sini dan Arab belah-belah atas sini dan Europe apa semua sinilah. Jadi macam-macam mana pun mereka nak lalu, mereka datang ke India, mereka nak ke China, mereka mesti lalu ni alam Melayu Nusantara kita ni. Jadi hubungan tu dah ada dah. Cuma untuk nak buktikan Islam, sebab Islam pun datang selepas Masihi, selepas Masihi lah, 500 tahun selepas Nabi Isa meninggal dunia tu. Jadi pengaruh yang lebih tepat tentang dakwah Islam, maksudnya hubungan tu sebahagian berpendapat hubungan dah ada, tapi penyebaran Islam tu selepas zaman Rasulullah dan ia bermula dengan organik tidak melalui perang tapi melalui hubungan bisnes ke mana. Sebab bila mereka datang, angin musuh timur laut, barat daya kita belajar dulu kan, mereka kena duduk sini 6 bulan untuk tunggu angin untuk bertiup ke sini pula. Bila mereka dah balik sini, kena tunggu 6 bulan pula untuk angin nak pergi ke China pula. Jadi 6 bulan tu sempatlah berkahwin ke, bercinta ke, dan akhir sebahagiannya pilih untuk duduk sana stable terus ke, nak dakwah, nak sebarkan Islam. Jadi itu semenjak dulu lagi. Jadi pada peringkat awal, mereka datang sekadar singgah, bisnes dan seumpamanya, ambil barang-barang itu gini jadi tempat persinggahan. Cuma lama-lama mereka berkembang, kahwin orang tempatan, ada kepentingan, berkembang daripada sekadar singgah, kemudian berkembang menjadi satu kelompok dan kemudian asimilasi dengan masyarakat. Jadi di belah-belah pantai ni, lama-lama perkembangan Islam itu bermula di belah-belah pantai. Melaka, di belah kalau di sini Aceh tu belah pantai, kalau di Jawa pun belah-belah pantai dulu. Sebab di pelabuhan lah, sebab orang Arab Islam tu ramai mari daripada sana. Islam daripada China penduduk situ, Islam daripada India pun datang ke pantai-pantai dulu. Jadi ini menyebabkan akhirnya bila Islam berkembang dan kuasa ekonomi, satu masa kuasa ekonomi dipegang oleh keturunan Arab, orang Islam secara umumnya, maka siapa macam inilah, siapa yang ada kuasa ekonomi akan ada pengaruh bahkan untuk merubah hadaf ataupun objektif ataupun kelangsungan sebuah agama dan seumpamanya. Lama-lama pemerintah boleh baca buku Hamka, perkembangan kebatinan di Jawa dia sebut benda yang sama dalam sejarah umat Islam dia pun sebenarnya yang sama juga disebut. Bila umat Islam ni dah berkembang, bisnes mereka pegang, pelabuhan-pelabuhan, maksudnya mereka paling dominan, kepentingan bisnesnya besar. Jadi pemerintah yang bukan Islam pun lama-lama terpaksa bergantung kepada mereka sokongannya. Jadi lama-lama dia pun alang-alang nak sokongan kuat, nak kukuhkan, dah kahwin ke pula dengan anak mereka apa semua, dengan mereka pun masuk Islam. Walaupun tanpa rela ke, hanya sebagai helah politik ke, akhirnya sebahagian mereka masuk Islam.
Boleh tengok beberapa filem yang dibuat. Contohnya dalam Netflix ada Sultan Agong. Sultan Agong apa nama tu. Tentang perkara tu. Proses menarik. Tapi ini semua masih lagi di peringkat fakta sejarah yang cuba diabsahkan oleh sarjana-sarjana. Namun untuk kita kata muktamad 100%, bila syak macam Quran dengan sunnah, tak boleh. Fakta sejarah ni tetap zanni. Tetap zanni. Itu kita kena letak. Sebab tu bila orang mari cerita tentang konturah ke apa semua itu gini, kita tak boleh lah nak terus, betul kita orang Melayu ni, tak boleh begitu. Dia ada cara-cara dia tu. Baik. Berdasarkan perbincangan keserumpunan Melayu berdasarkan bahasa, yakni sebelum Islam datang dan membentukkan sistem tulisan Jawi yang pinjam daripada huruf hijaiyah, alif bata, yang diadaptasi daripada huruf hijaiyah Arab, orang Melayu sudah punya sistem bahasa, pertuturan dan penulisan mereka sendiri. Sebelum Jawi ni, kita ada tulisan rencong. Tuan-tuan tengok di sini, tulisan rencong contohnya. Di Riau sekarang, mereka cuba belajar ni. Dan sebutannya kaganga. Jadi kalau nak sebut nganga, nganga mulut kamu. Jadi nganga ni kena tulis gini. Nga, mu, mana mu? Cari mu. Ada. Begitu soalannya. Ni. Tulisan rencong. Tulisan orang Melayu secara umum sebelum kedatangan Jawi lah ataupun ini yang lebih komprehensif. Okey, kalau kata apa dia? Papa lah. Ni papa contoh Dan kalau Jawa itu mereka ada tulisan Pali atau Kawi. Ni Jawa yang pengaruh Sanskritnya lebih kuat. Maka dia ada tulisan-tulisan mereka sendirilah. Nak katanya sebelum Jawi itu sudah ada lah sistemnya. Sudah ada lah cara perhubungannya. Cuma bila Jawi pengaruh Islam Arab mari, mereka guna tulisan huruf hijaiyah, tapi sebutannya disebabkan barangkali sebutan kita ni memang sama, banyak sama dengan rencong ataupun cara sebutan tulisan rencong, menyebabkan proses untuk menggunakan Jawi itu tak adalah lambat tapi makan tahun lama, ratus tahun juga sebenarnya. Tak adalah 10-20 tahun, tapi lama. Dan bijaknya lagi, bijak pandai tok nenek moyang kita ni, dia nak kenakan dengan lidah orang Melayu, sebutan fonetik orang Melayu, daripada huruf Arab yang tidak ada sebutan tertentu, mereka mulalah mencipta ca, ya, nga, ca, ya, nga, pa, wa, apa lagi? Ca, ya, nga, pa, wa. Apa lagi? Orang Arab tak boleh sebut perempuan. P. Dia tak ada P. Dia jadi berempuan. Min aina anta, ana min birak. Dia tak ada P. Dia tak ada pa ni. Tak ada P. Sama ada jadi birak ataupun firak. Tapi birak bunyi uduh. Tapi itulah dia punya ni. Bijaknya untuk nenek moyang kita. Ketika peralihan itu berlaku yang masanya puluh ratus mungkin tahun sebelum kerajaan pertama Islam Empire, iaitu Empire Samudra Pasai, sekitar 1100 Masihi, maka proses untuk membentuk tulisan-tulisan ini sudah dilakukan oleh para sarjana ataupun mereka yang saya lebih cenderung mereka yang kuat pengaruh Arab tapi sedang memikirkan untuk nak melokaliskan benda tu pada ketika itu golongan pendakwah Arab lah. Saya lebih cenderung gitu. Okey. Justru satu masa bahasanya adalah bahasa Melayu lah. Melayu. Tapi tulisannya tadi rencong. Tulisannya Jawi. Tapi bila sebut sama, boleh faham. Tapi Jawa lain. Jawa memang dia bahasa Jawa. Sebab tu sampai sekarang pun di Indonesia, orang Jawa tak pernah nisbahkan diri mereka sebagai orang Melayu Di Indonesia wacananya lain.
Di Malaysia ni asalkan dianggap sebagai dianggap sebagai pribumi, maka itu Melayu lah. Ataupun pribumi itu ada lagi orang asal di Sabah Sarawak apa semua tu. Tapi bila sebut Melayu tu kita faham. Tapi di Melayu dalam konteks Malaysia, Jawa, Sunda, Minang, Banjar itu semua Melayu lah. Tapi bila kita pergi Indonesia, tak, Melayu. Minang mungkin dia nisbah. Tu pun orang Minang tak nak nampak Melayu sangat. Yang betul-betul Melayu ni Riau Lingga, Kepulauan Riau, dan juga Nurau Ustaz Somad apa semua tu, Riau, Pekanbaru. Itu disebutkan Melayu. Kalau di Kepulauan Sumatera yang duduk di pesisir pantai, itu disebut Melayu. Kalau orang Minang betul, sebahagian okey dikatakan mereka Melayu, sebahagian tetap. Tapi orang Jawa, orang Sunda, orang etnik Jawa, Sunda apa semua ni, tak, mereka tak akan mengaku mereka Melayu. Mereka hanya mengaku mereka Melayu bila mereka datang ke Semenanjung ataupun Malaysia, Sabah Sarawak, mereka jadi Melayu. Kelakar juga tu. Tapi itu wacananya. Dari sudut sosio budayanya begitu. Menariklah. Okey. Tak meriah komen kita ni. Komen-komen sikit di chatbox kita ni. Barulah semangat sikit saya nak menghabiskan ataupun perbincangan kita ni. Seterusnya, okey. Jadi yang mengikat Kepulauan Melayu adalah bahasa ya. Etnik berbeza, sejarah agama pun mungkin berbeza, tapi dianggap alam Melayu, dan yang bagi alam Melayu ni terjemahan Malay World. Dan yang bagi istilah Malay World ini semestinya adalah penjajah ketika itu. Kalau kita British lah. Sebab tu di Indonesia dia tak panggil Malay World. Mereka lebih cenderung untuk guna Nusantara bangsa sebab kepulauan. Tapi kita di Malaysia kita lebih cenderung guna alam Melayu sebab kita guna konsep yang British sebutkan. Tempat jajahan dia ada Malay World, alam Melayu. Begitu. Ya. Tapi konteksnya apa dia? Konteksnya adalah alam Melayu. Kalau saya punya cenderung untuk guna takrif adalah alam Melayu, bahasa Melayu. Ada satu peta yang saya suka tunjuk dan dia merangkumi apa yang kita maksudkan. Sekejap. Okey, mana dia ni? Peta ni banyak. Okey, di sini. Tak ada pula dia. Okey, di sini kot. Boleh kita besarkan sikit? Kejap. Mana dah peta yang saya suka tengok selada tu? Ada bidang khas ya, tentang kajian peta. Apa nama dia? Saya tak ingat dah. Tapi orang yang dalam bidang sejarah, ada pengajian tamadun dan peradaban, ada satu bidang kajian untuk mengkaji peta-peta. Tu menarik juga tu. Okey. Sekejap Peta alam Melayu. Okey. Peta alam Melayu. Sekejap. Okey. So using image. Your language. Peta alam Melayu. Tak datang pula. Tak ni lah, tak mari pula dia. Apapun yang saya nak tunjuk tu peta tu, dia tulis macam mana.
Maksudnya yang dimaksudkan dengan alam Melayu tu apa dia? Kawasan yang di mana bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca, where the Malayo language used as the lingua franca lah gitu. Ini pun lama juga. Okay. Kejap Okey. Yang penting yang saya nak tunjuk tu pun lebih kurang gini juga. Maksudnya dia jadikan Borneo ini sebagai center dan Filipina termasuk ni sampai ke hujung-hujung dekat Australia pada hari ni lah, jauh ni. Dan dikatakan sebut situ where is the Malayo language is used. Maksudnya sebab apa yang jadi alam Melayu tu? Sebab kawasan ini bahasa Melayu digunakan sebagai pertuturan rasmi, lingua franca, dan bahasa undang-undang, bahasa persuratan, bahasa kita kata dokumen-dokumen, bahasa Melayu digunakan. Dan ketika era Islam, tulisan Jawi yang digunakan untuk berinteraksi, walaupun mereka ada bahasa etnik mereka masing-masing, mereka ada dialek tempatan mereka masing-masing, namun bila mereka nak berurusan dengan urusan rasmi, maka mereka akan menulis dalam menggunakan tulisan Jawi dan juga menggunakan bahasa Melayu. Itu yang dimaksudkan dengan alam Melayu dalam konteks kita. Termasuklah selatan Thailand, Sabah ni, confirm lah. Filipina bahkan sebahagiannya dah seumpamanya. Okey. Dan itu disebut dari sudut bahasa, kata Austronesia, ini kumpulan bahasa ya, berasal dari bahasa Yunani kuno yang bermakna pulau-pulau selatan. Yakni apa nama? Okey, minta maaf. Istilah seperti rumpun Austronesia yang merujuk kepada rentangan gunung di Taiwan turun ke selatan hingga ke New Zealand, dari Madagaskar di luar pantai timur Afrika hingga ke Pulau Easter di lautan Pasifik. Kata Austronesia berasal dari bahasa Yunani kuno yang bermaksud pulau-pulau selatan, yakni selatan benua Asia. Sebagaimana namanya, selatan bawah. Kalau kita mana Johor lah, selatan. Sebagaimana namanya, memang kebanyakan rumpun Austronesia adalah di kepulauan, melainkan sedikit sahaja di daratan Asia. Sebelum istilah Austronesia dipopularkan pada akhir abad ke-19, rumpun ini dikenali sebagai Melayu Polinesia. Satu lagi istilah. Ini semua dalam linguistik punya istilah. Orang kaji bahasa, etimologi istilah, dan ada seorang profesor nama James T. Colling. Dan dia sekarang baru dilantik jadi profesor di UKM. Profesor Dr. James T. Colling. Baru saja dilantik. Since there go, Distinguished International Professor, Areas of Special Linguistics. Itu dia. Ini orangnya. Profesor Emeritus Dr. James T. Colling. Dan ini antara buku dia, Bahasa Melayu, Bahasa Dunia secara singkat dan seumpamanya. Okay. Banyak buku dia. Tengok. Banyak buku dia. Semua pasal bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang di bawah rumpun alam. Dia kaji. Luar biasa dia ni. Ni Mak Saleh ni bila dia tu, dan dia fasih bahasa Melayu sungguh lah. Baik, kedua istilah sinonim digunakan bersama. Menjelang akhir abad ke-20, istilah Melayu Polinesia diberi takrif baharu oleh para ahli linguistik yang menghadkan maksudnya asal. Dengan takrif baharu ini, Melayu Polinesia terdiri daripada bahasa-bahasa Austronesia yang tidak termasuk pelbagai bahasa di kawasan pergunungan Taiwan yang dikenali sebagai bahasa Formosa. Sebab itu asing sangatlah, berbeza sangat. Baik, ringkas lagi kita pergi. Mengenai agama Islam pula, menurut Ensiklopedia Sejarah dan Kekayaan Melayu, Islam sampai dan mula berkembang di Asia Tenggara sejak abad ke-5 Masihi. Abad ke-5 Masihi. Berlaku kesabaran Fatah, rujuk nota kaki. Okay. Sebenarnya bukan 5 Masihi, tapi lebih kurang dalam 15 Masihi. Sebab kita merujuk pada 1100, bukan 15 Masihi. 15 Masihi itu dah zaman kejatuhan Melaka apa semua tu, di awal lagi. Berlaku, namun ketika ini Islam adalah agama minoriti. Para pendakwah dan pedagang Muslim yang datang dan kemudian menetap di pelabuhan-pelabuhan utama sepanjang Selat Melaka seperti Aceh, Pasai, Melaka dan Palembang.
Palembang ni bukan Pelambang ni. Palembang Kerana suasana perdagangan dunia yang tidak dapat dielakkan melalui Selat Melaka, kita sebut tadi, sebagai laluan utama untuk sampai ke China dan juga India, Parsi dan benua Arab. Sebaliknya juga bagi para pedagang dari benua China yang mahu berdagang di belah Asia Timur ke barat, itulah satu-satu jalan penghubung dan perdagangan terbaik. Menurut Mahyudin Haji Yahya, penyebaran agama Islam di alam Melayu melalui dua tahap. Tahap kedatangan, satu, datang dulu, atau ketibaan, sampai dulu, kita dah bincang tadi. Dan tahap perkembangan. Sebab memang Islam ni, umat Islam diajarkan untuk berdakwah, jadi sambil-sambil mereka datang buat perniagaan apa semua, mereka berdakwah. Tapi perkara itu tidak disetujui oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dia lebih setuju bahawa memang orang Islam keluar untuk berdakwah, tapi bisnes itu secara sambilan. Sebab tu boleh mengislamkan membina satu empayar bisnes. Kalau dakwah tu sambilan, bisnes tu yang utama, dia tak jadilah sungguh-sungguh. Dia sepatutnya dakwah tu yang utama, bisnes tu sambilan. Dia beza sikit lah. Saya pun boleh terima juga hujah tu sebenarnya. Memang mari tu sebab apa nak berdakwah lah. Bisnes ni sebagai kita kata alasan, sebagai ni dah seumpamanya. Dan mungkin ada orang betul-betul bisnes tapi masa sama berdakwah. Tapi ada juga yang betul-betul nak keluar berdakwah, keluar daripada Arab tu untuk berdakwah. Berbagai-bagai pendapat tentang tarikh dengan agama Islam ke alam Melayu, ada yang mengatakan pada abad ke-9 Masihi, ada yang mengatakan pada abad ke-8 Masihi, dan ada juga mengatakan lebih awal lagi, iaitu zaman Nabi Muhammad SAW lagi, iaitu abad ke-7 Masihi. Sudah sampai di alam Melayu. Rasulullah beranak berapa? 570 Masihi atau 580? Abad ke-6 kan? Sebab tu kita kata sini salah ni. Dari abad ke-7 Masihi hingga abad ke-16, atau lebih tepat pada tahun 1511 yang menjadi tahun kesedihan seluruh umat Islam dunia akibat kejatuhan Empayar Agung Melaka ke tangan Portugis, Feringgi, kurang lebih ada 800 ke 900 tahun untuk Islam melalui dua fasa di atas, iaitu fasa kedatangan dan ketibaan. Seterusnya, fasa perkembangan. Atas berbagai faktor, sama ada dakwah sebagai matlamat utama dan perdagangan sebagai alasan, atau sebaliknya perdagangan adalah matlamat utama manakala dakwah Islam sebagai tanggungjawab sampingan. Ini kita dah bincang tadi lah. Okey, lihat bab 1. Islam di alam Melayu oleh Mahyudin Yahya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas antara tema dakwah dan dagang ini. Baik. Dalam perbincangan kedatangan Islam di Asia Tenggara, kita juga mesti bincangkan kedatangan Islam di Champa, Kemboja, Filipina, Mindanao, nama asal sebelum Filipina. Filipina ni selepas dijajah oleh Portugis ke? Filipina Portugis ke? Spanyol. Oh, Spanyol. King Philip Okay. Saya selalu tukar Spanyol dengan Portugis. Dia lebih kurang. Kepulauan Jawa, Kalimantan, Borneo, Patani, Selatan Siam, Kelantan. Kan kita kena ingat, bila kita sebut Kelantan sebelum 1909, kenapa 1909? 1909 ini adalah Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok antara siapa dia? Antara Siam dengan British. Sebelum 1909, Kelantan tak pernah dicampur tangan oleh British. Ya, tidak ada penasihat, tidak dijajah, tidak apa. Selepas 1909 barulah British ada penasihat residen dan seumpama di Kelantan. Ada panjanglah cerita dia, saya tak nak cerita di sini. Tapi ala kulin nak kata, kita jangan faham bila Melaka dijajah, seluruh Malaysia dijajah ke tidak. Bila Portugis menguasai kota Melaka, bermaksud kota Melaka itu saja. Kota itu sajalah pelabuhan. Bila kata Portugis British berjaya berhelah dengan Sultan Kedah untuk memajak ataupun menyewa ataupun menggadaikan Pulau Pinang. Maksudnya Pulau Pinang saja. Dia bukan seluruh Penang pada hari ini. Kita baca sejarah, kita kena balik ke zaman itulah. Sebab tu Sultan berundur. Berundur tu tak keluar daripada Melaka lagi hari ini. Sebab ni kota Melaka, jajahan dia luas. Ya.
Tapi Ghalib kata zaman tu bila kota jatuh, empire-nya pun jatuh bersama. Biasanya bila kota jatuh, empire pun negeri ataupun region-region ataupun daerah-daerah ni akan memutuskan hubungan lah, tak setia daripada kota, dan mereka pun muncullah raja mereka sendiri ke, muncul mereka punya orang kaya pemerintah sendiri dan seumpamanya, ya. Jadi bila bincang Kelantan sebelum 1909, ia mestilah adalah Patani Kelantan itu satu kelompok yang sama. Ya. Itu yang mesti kita fahami. Sebab tu bila orang tanya, siapakah saya minat untuk nak tahu pasal manuskrip. Saya bukan pengkaji manuskrip, tapi saya minat nak tahu. Di manakah manuskrip Kelantan? Hampir tidak ada, tuan-tuan, manuskrip Kelantan. Selepas tahun 1909 ada beberapa manuskrip. Tapi itu dah kira zaman moden, abad 20 dan ke atas, ya. Yang ni zaman-zaman tu, rupa-rupanya bila kita tanya begitu, yang Syekh Fatani punya, Syekh Ahmad Al-Fatani punya, tu kira manuskrip yang ada di Thailand tu, itu dah kira sebagai sekali dengan kelompok kelompok Kelantan Patani lah. Dia kena begitu. Kalau tak, kita sedang meletakkan frame yang salah berdasarkan sejarah dia. Baik, kemudiannya kenyataan di atas dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah sama ada melalui catatan pelayar asing yang singgah di lokasi-lokasi. Pelayar asing ni, kalau pada peringkat awal, sumber dia ada Belanda, dia ada Portugis, dia ada British dan beberapa lagi. Itulah Vasco da Gama lah, apa lagi? Columbus, apa lagi? Ibn Battuta kemudian dah baru dah seumpamanya. Dan sebahagian mereka memang mencatat pernah sampai ke sekitar alam Melayu dan menyebutkan, walaupun adalah tafsiran-tafsiran yang, sebab Ibn Battuta punya rihlah tu dia campur sikit fiction juga, dia fiction ataupun dia punya penyedap rasa ke. Mungkin Ibn Battuta tak cerita macam tu sebab bukan dia yang tulis, dia cerita pada orang lain. Jadi penyalin-penyalin dia tu untuk tokok tambah juga, wallahualam. Tetapi sebahagiannya boleh diterima sebagai benda yang benar ada, dan sebagainya. Dan itu menjadi tradisi kaedah orang zaman dulu bila bercerita menulis ni, dia ada sesi kreativiti tambahan tu. Jadi tapi dalam periwayatan agama, kalau itu adalah perkara agama, akidah ke syariat, tak boleh lah. Itu dah pandai-pandai menokok tambah dah. Itu yang jadi isu tu. Baik, dalam hikayat-hikayat Melayu yang ditulis oleh penjaga Melayu sendiri, terbukti Islam sudah sampai dan berkembang di Asia Tenggara, khususnya alam Nusantara, adalah melalui pelabuhan-pelabuhan penting dan penting di sekitarnya. Ini tak boleh nafi. Puncanya adalah pertapakan ataupun sampainya orang Islam di pelabuhan dulu. So aktivitinya pelbagailah, sama ada memang mari nak dakwah, kemudian lakukan bisnes sebagai camouflage, sebagai alasan, ataupun memang nak mari bisnes, bila dah kaya duit banyak, okey kita pun mulakan dakwah. Tak ada masalah mana-mana pun. Apabila Islam sudah semakin berkembang, makin diterima, seterusnya Islam melalui fasa perkembangan dan pengukuhan pada kemuncaknya berjaya mengislamkan pemerintah, lantas membentuk sebuah pemerintahan negara berlandaskan syariat Islam, membentuk budaya berlandaskan syariat Islam dan sistem tulisan tersendiri iaitu tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi merupakan satu bukti daripada proses Islamisasi yang berlaku sepanjang tempoh tersebut sehingga lahirnya karya-karya tulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi yang mana sebelumnya tulisan aksara rencong tadi kita dah tunjuk, yang awal digunakan di Rejang dan Kerinci. Ini sebelah Indonesia pada hari ini lah. Orang Kerinci ni di Malaysia ada. Masa saya master di APM ni, Akademi Pengajian Melayu, antara tesis kita adalah pergi interview orang Kerinci. Kerinci ni dia bawah sikit pada Minang. Dia satu Sumatera tapi dia macam sebelah orang Minang. Dan mereka ni tersohor dengan ilmu-ilmu kebatinan lah. Dia punya harimau jadian lah, apa semua macam-macam. Sumatera Selatan, dan tulisan aksara Palava. Ini untuk golongan bangsawan, golongan atasan dan bangsawan untuk batu bersurat seperti batu bersurat kedudukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, Kota Kapur,
Selain daripada itu, tulisan aksara Batak dan Bugis juga ada, digunakan di rumpun masing-masing. Nak katanya dah ada dah. Bukan kata orang Melayu sebelum orang di alam Melayu ataupun Nusantara ni, etnik kita ni, sebelum penjajah datang ataupun sebelum Islam datang, tak reti apa satu. Tak, dah ada dah kebijakan mereka sendiri. Ya. Itu benda nature, manusia Allah Ta'ala bagi akal, dia berkembang sendirilah. Cuma, ini zaman mereka belum ada panduan daripada wahyu. Ini yang beza ni. Islam mari bawa wahyu. Ini yang menyebabkan jadi, saya baru tulis dalam Malaysia Kini, saya tak tahu tuan-tuan baca ke tidak. Melayu dan wahyu, gitulah lebih kurang. Melayu dan alam gaib. Nanti akan keluar dalam berita harian, minggu depan insyaAllah. Melayu dan wahyu pula. Saya nak tackle benda-benda macam tu. Benda-benda yang asas yang kita macam sedikit saja silap faham dan akhirnya menyebabkan silap faham yang besar. Disebabkan kita tak faham konteks Islam mari ajar kita bawa wahyu tu, maka benda-benda gaib mesti hanya bersumberkan wahyu dan akhirnya menyebabkan kita mudah terima benda-benda tentang alam gaib melalui segala sumber yang tidak absah, tidak sah di sisi agama kita. Jadi terima, orang kata ada hantu pun terima, orang kata ada ni pun terima. Kita tak tolak adanya jin iblis. Islam, Quran kata ada sihir, ada belaka. Tapi Islam mari ajar, ini cara. Kalau kamu nak faham pasal jin iblis, ni. Tak. Kena melalui panduan wahyu. Apa yang aku sebut. Sebab aku yang cipta jin hantu tu. Umumnya begitulah konsepnya. Tapi kita terima maklumat tentang alam gaib melalui apa dia? Tok nenek moyang, melalui bomo, pawan, dukun, melalui cerita-cerita yang disampaikan, cerita rakyat. Itu tak boleh lah, itu bukan sumber muktamad untuk alam gaib. Itu yang jadi kepincangan yang masih tak selesai walaupun kita sudah di zaman moden ini. Jadi saya tulis artikel-artikel ringkas saja. Melayu dan alam gaib. Kita baca wallahualam lah. Sekejap kita tengok Ada ke yang dah baca? Dah ada yang baca? Belum. Belum lagi? Aduhai. Okey. Baca tajuk aja baru. Tajuk. Belum baca lagi ni. Nanti kami Okey. baca. Okey, saya share ni Saya share ni boleh tengok. Okey, saya share dah ni. Sekejap. 2-3 minit punya bacaan. Jangan baca sekarang lah. Kita tengah kelas ni. Baca lepas ni. Okey. Yang pun dulu. Hilang pula dia. Okey. Okey. Penggunaan tulisan Jawi mula berkembang. Setakat ini teks Jawi tertua yang dijumpai buktinya dalam bentuk manuskrip adalah kitab Aqaid Nasafi. Aqaid Nasafi ni satu kitab akidah dalam bidang satu kitab akidah mazhab Hanafi. Al-Imam Nasafi ni mazhab Hanafi dan akidahnya akidah boleh katakan akidah Asy'ariyah lah. Apa nama berkaitan dengan ilmu kalam. Ya. Namun sebagainya dan tarikhnya adalah 1590 Masihi, abad ke-16. Melaka jatuh 1511. Mudah kita nak tengok zaman tu lah. Tu. Namun sebahagian sejarawan, maksudnya yang dijumpai ini terjemahan kepada Aqaid Nasafi. Dia ada matan Arab atas, bawah dia tu ada terjemahan bahasa Melayu. Bermaksud dah sama ada ulama Arab yang mahir bahasa Melayu tolong terjemahkan bawah daripada matan Arab tu, ataupun ada dah orang Melayu yang pandai bahasa Arab duk mengaji agama cuba terjemahkan kitab Aqaid An-Nasafiyah ni, Aqaid Nasafi ni. Dan ia telah dikaji oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas dan diterbitkanlah oleh UM lama dulu. Dan kalau siapa ada buku tu sekarang boleh jual sampai 800 ke 1000 ringgit. Saya kebetulan sempat beli, ada satu di rumah. Tapi saya simpan lah. Saya simpan sebagai rujukan. Namun sebagai sejarawan pula berhujah berdasarkan bukti-bukti yang ada bahawa naskah Bahrul Lahud. Profesor Al-Attas kata inilah paling lama Aqaid Nasafi ni, terjemahan bahasa Melayu. Karya manuskrip dalam bahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayu. Tapi
Ada sarjana lain pula jumpa nama dia macam manuskrip tapi tak tebal, 2-3 muka surat, 4-5 muka surat saja, yang tajuknya Bahrul Lahut. Bahrul Lahut ni Bahrul Lahut ni secara asasnya adalah tentang ilmu apa dia? Martabat 7. Martabat 7 dan Nur Muhammad. Sudah. Tapi itulah yang disebut oleh siapa dia? Oleh Mahyudin Haji Yahya, Profesor Dr. Mahyudin Haji Yahya, antara yang mengkaji manuskrip ini yang awal, dan orang lain yang kaji juga sebut begitu. Boleh cari saja tuan-tuan. Kalau tak percaya ya, Bahrul Lahut PDF. Boleh baca sendiri. Tengok tu. Ini orang yang daripada Indonesia, dia buat kitab Bahrul Lahut, kajian awal, suntingan dan terjemah. Dia dah tolonglah kita untuk ni. Indigenous pemikiran ulama Jawa. Ada satunya adalah dia telah terjemahkan kitab Bahrul Lahut oleh Muhammad Lu'lu'il Maknun ni. Okey. Bla 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 bla. Dia bagi pengenalan sikit, filologi penterjemahan bla 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 bla. Metod penelitian, hasil perbahasan. Okey, sini ada transliterasi, maksudnya dia telah tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqa nurul Muhammadin biqadratihi wa sallam ala rasulihi Muhammad wa habibihi wa syafi'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, amma ba'du, qala Allah, qala Abdul Arifin qaddasallahu sirrahu al-aziz fi bayanil ghaib wal masyahadati fanazara fil haqqi faqdu bahasa Arab lah, bla 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 ini ada. Okey, itu saja. Tamat kitabul musammal kitab Bahrul Lahut, wallahu a'lam bissawab. Jadi asalnya bahasa Arab dan kemudian terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Nur Muhammad dengan kudratnya. Saya sebut martabat 7 salah dia. Ini tentang Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama diciptakan. Boleh baca. Diceritalah awalnya makhluk yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Kerana Nur Muhammad itulah alam ini diciptakan begini. Jadi peliknya benda ni kita tak jumpa dalam Quran dan hadis yang sahih. Sedangkan benda ni duk cakap tentang makhluk pertama diciptakan, termasuk hal-hal gaib. Kita sebut tadi hal gaib mesti hanya daripada Quran dan hadis sahih. Itu dia punya epistemologi, dia punya asas. Tak boleh nak pandai-pandai. Nampak tak? Tetapi ada sebahagian pengkaji di Malaysia, doktor juga falsafah ya, dan mungkin lebih mahir bahasa Arab pada saya apa semua, dan mereka ni ke arah kecenderungan mengangkat ilmu kalam dan seumpamanya, wallahu alam. Dia pernah tulis satu makalah untuk membuktikan bahawa Bahrul Lahut ni sebenarnya adalah kitab yang berbincang tentang ilmu kalam Asy'ariyah. Kita kata berdasarkan terjemahan tadi tak jumpa ni. Sebab Asy'ariyah dia tak bincang tentang Nur Muhammad apa semua ni. Setakat yang saya tahu dan perbincangan saya dengan sahabat-sahabat yang Asy'ariyah, walaupun kita tak setuju pendekatan ilmu kalam sebagai ilmu akidah kepada orang awam, tapi untuk mengeluarkan Asy'ariyah daripada ahli sunnah wal jamaah pun kita tak setuju. Na'udzubillah min dzalik. Saya bersama dengan Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam isu ini, ya. Ia adalah satu pendekatan kaedah metod sahaja, bukan akidah. Akidah kita adalah tauhid pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah akidah haqqan. Khalas. Ilmu kalam ke, tauhid 3 ke, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu pendekatan atau kaedah atau metodologi atau apa sajalah, dan dia bukan akidah. Hakikinya adalah tauhid kepada Allah itu. Itu pandangan peribadi saya dan pandangan guru-guru kita jugalah, termasuk Ulama Asri dan seumpamanya, ya. Tetapi golongan ni dia nak absahkan Bahrul Lahut ni adalah bukan Nur Muhammad, sebab Nur Muhammad ni kontroversi lah. Ulama terbagi pada dua lah. Termasuk Maratibul Wujud, martabat 7, dan termasuklah satu lagi Nur Muhammad, Wahdatul Wujud dan Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, martabat 7 dan Nur Muhammad. Ni 3-4 perkara benda yang bersifat falasifah,
yang tak pernah ada dalam qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam konteks manuskrip Jawi ni mereka sandar ayat Quran kata gini, tapi ayat Quran hadis yang mereka rujuk tu tak kena pun dengan apa yang disebut sebagai falsafah Nur Muhammad, falsafah martabat 7, falsafah wahdatul wujud dan seumpamanya. Tapi golongan tradisional yang cenderung membesar dengan duk mengaji kitab Jawi yang duk ada benda-benda ni, mereka akan pertahankanlah golongan tradisional ni. Pertahankan gila-gila. Memang mereka pertahan. Mereka tak boleh terima bahawa benda ni bukan asal daripada nas ataupun wahyu kita sebut tadi. Al-wahy. Ni. Sebab itulah Imam Bukhari meletakkan bab pertama dalam kitabul Bada'ul Wahyi dalam dia punya Sahih Bukhari. Sebab apa? Nak sebut bahawa kamu ni kalau kamu Islam, sebelum kamu nak bincang apa-apa, solat, puasa, zakat, haji, bahkan dalam kamu nak bincang akidah tauhid pun, kamu kena faham kedudukan wahyu. Itulah syarahan Maulana Asri tentang perkara ini. Maulana Asri sebut, kenapa Imam Bukhari letak kitab Bada'ul Wahyi sebagai bab yang pertama dalam kitab dia tu. Tidak, sedangkan orang lain mula dengan akidah, mulakan dengan tauhid. Kenapa dia letak? Sebab Imam Bukhari nak bagi isyarat, kamu nak bincang pasal Islam, kamu nak bincang pasal akidah, kamu nak bincang pasal syariat, kamu nak bincang pasal surga, neraka, apa semua, pasal Allah, pasal Nabi Muhammad, kamu kena faham apa wahyu tu sebenarnya. Kamu faham yang ni, kamu takkan mengarut yang lain tu. Percaya pada hantu, percaya pada pocong, percaya pada Tok Bomo, Pawan, Dukun apa. Sebab apa? Sebab kamu wahyu. Sebab apa orang Melayu minat pada yang namanya Nabi Khadir. Dan dia anggap Khadir ni tidak Nabi tapi wali. Wali yang ada ilmu ladun, min ladun. Terima ilmu ladun ni. Dan dia anggap bila terima ilmu laduni itu lebih tinggi daripada Nabi Musa AS. Oh, jahil sungguh tuan-tuan. Na'udzubillah. Nabi Musa tu confirm syurga. Rasul Ulul Azmi yang mendapat antara orang yang kita akan jumpa di akhirat untuk bagi syafaat, tapi dia suruh pergi kepada Nabi Muhammad. Tu. Kita ni umat ilmu wahyu, bukan umat ilmu laduni. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khadir AS. Nabi Khadir tak boleh selamat kita daripada neraka esok di hari kiamat. Tidak ada mana-mana dalil nas lah yang menunjukkan kita akan cari Nabi Khadir untuk minta syafaat daripada dia. Tak ada. Tapi orang Melayu minat sungguh pada Nabi Khadir. Sebab apa? Ni lah mistik Nur Muhammad, wahdatul wujud. Mistik tu, mistik ni. Islam bukan agama mistik. Kalau tuan-tuan baca buku ni, buku saya lagi Khurafat Tahyul Mistik apa semua, kita nak kata Islam ni agama wahyu. Kamu kena faham wahyu tu dulu. Tak ada mistik-mistik Tapi bila bercakap dengan orang sufi, orang tarikat, dia nak mistik. Mistik tu, mistik ini, mistisism. Tu kita tak setuju dan kita lantang lah untuk menentang perkara itu. Walaupun mungkin ada orang tak setuju apa semua, tapi saya kata tak boleh. Kita kena tegah balik. Islam agama wahyu. Bukan agama laduni. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khadir. Dah seumpama. Orang Melayu lah, orang Melayu. Sebab tu saya ambil pengajar Melayu ni. Ni dulu dia bangun Akademi Pengajar Melayu. Harap-harap boleh bawa sedikit pembaharuan. Suntikan wahyu, pemikiran wahyi. Saya nak fikir nak buat kerja maqasid syariah dalam pengajar Melayu. Tu kita lah tu. Banyaklah nak muat ni tuan-tuan. Siapa-siapa nak sama master PhD, bolehlah mari. Apa sahaja yang berkait dengan orang Melayu boleh jumpa. Tentang budaya, berfikir, agama, apa semua. Tentang psikologi ke berapa. Tapi kalau bidang khusus psikologi, kita kena pergi cari penyelia bidang psikologi lah. Tapi yang konteks alam Melayu tu, boleh gunakan khidmat saya untuk selia dan seumpamanya. Alang-alang dah ni kita campaign selalulah. Baik, sikit lagi kita pergi. Saya mohon berhenti awal sikit dalam 10.30 kerana isi saya inilah saya duduk berjabat lagi, nak pergi ambil isteri pun nak balik rumah. Anak-anak pun duduk telefon tadi lagi 2 malam ni, pagi sampai malam balik. Tapi itulah. Kalau balik tadi nak mari pula
40 kilo, 80 kilo. Bukan pasal. Sebab tu ada surah masjid duk minta sambung balik kuliah. Saya hold dulu tu. Surah masjid ada duk minta kuliah balik tu. Di sekitar kawasan ni saya hold dulu Sebab bila dah bagi komitmen nanti terkejar nak balik sampai umur dekat pukul 7 nak siap keluar pula kuliah. Tu. Lagipun kereta kami sebiji sekarang. Motor saya pun duk paguh lagi. Itu jadi kalut sikit tu Okey, kita pergi sikit lagi. Okey, dia ni ada penerangan ni sebenarnya ni. Namun sebahagian barulah ada lebih awal. Sebuah manuskrip 7 helai muka surat yang mempunyai perbahasan mengenai konsep Nur Muhammad yang berasal daripada doktrin Syiah, iaitu dipercayai wujud. Ni bukan saya kata ni tuan-tuan. Pakar yang kaji benda ni kata. Antaranya Profesor Dr. Mahyudin Haji Yahya. Dia pun hidup lagi dan dia tak tarik benda ni. Dan sudah dibuktikan. Nanti kita dalam Dr. Abdul Rahman Abdullah punya perbahasan, dia buktikan bahawa doktrin Nur Muhammad ni memang sangat menjadi dasar kepada akidah Syiah. Khususnya Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Syiah yang kufur lah. Syiah yang paling sesat dari sudut akidah itu. Wujud abad ke-12 yang mempunyai pengaruh besar dalam perusahaan kitab akidah dan tasawuf di alam Melayu. Itu masalahnya. Kemudian manakala teks Jawi pada batu bersurat Terengganu abad ke-12 disahkan lebih tua berbanding kitab Aqaidah Safi abad 16, namun lebih muda daripada naskah Bahrul Lahud. Bahrul Lahud lebih tua lagi. Bahrul Lahud lebih tua sebab 12 masih sekitar 1100 masih lebih lah sama Samudra Pasai. 1100. Baik, segi sikit lagi. Sarjana Inggeris namanya C.O. Blagden, C.O. ni apa benda tau, Chris ke, Owen ke, mengatakan ia ditulis pada 1386, yakni 788 Hijrah. Pendapat ini disokong oleh seorang sarjana Belanda, J.W.J. Drewes. Macam nak aja ni? Drewes. Bolehlah. Namun tokoh besar sejarah, tamadun dan falsafah alam Melayu yang mulia Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Aqib Al-Attas, ada lagi dia hidup 90 lebih dah umur, 96. Pula mengatakan yang lebih tepat adalah tahun 1303 Masihi bersamaan dengan 702 Hijrah. Iaitu lebih awal dalam 83 tahun daripada pendapat Blagden ni. Dia kata 788. Dia kata 702. Jadi awal 83 tahun selisih. Hujah Pro Al-Attas kemudian disanggah oleh anak murid dia sendiri, bekas anak murid dia, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam. Ni hidup lagi, pencen, lantang bersuara. Benar-benar mengarut mutakhir ni dia antara yang lantang bersuara kemudian. Dia tulis satu buku, Batu Bersurat Terengganu, betulkah apa yang dibicarakan selama ini? Dia sanggah guru dia balik ni. Dia sudut tarikh, dia sudut konteks bacaan. Sebab dia kata, dalam batu bersurat tu, banyak bahasa peralihan antara Hindu Buddha dan kepada Islam zaman awal lagi. Dan banyak istilah Jawa kuno menggunakan kalimah Palava, Kavi apa semua tadilah telah digunakan dalam tulisan itu, tapi telah disalah baca. Dan antara pandangan tersohor dia adalah dia kata hikayat Hang Tuah tu pun salah baca. Sebenarnya bukan Hang Tuah, tapi Hang Tuha. Hang Tuah. Yang baca Tuah ni siapa? Shalabier. Mak Saleh, orientalis, pentadbir British yang datang, yang kaji hikayat sejarah Melayu dan transliterasikannya dalam bahasa Melayu, dia baca ini sebagai Hang Tuah. Hang ni, Hang, dia pakai ni dia pakai Ha ke Hang? Hang Tuah. Dia kata bukan Hang Tuah, sebab Tuah, kalimah Tuah merujuk kepada lak ataupun laki ni. Belum ada lagi kalimah ini digunakan pada zaman hikayat itu ditulis. Sama ada abad ke-15, 16, 17 tu. Yang ada adalah Tuah ni adalah eja bacanya adalah Tuha. Yang bermaksud ketua. Sebab dulu kan cara orang baca dia tambah ha ni, ketua. Jadi Tuha kan saya tu sahaya. Sahaya. Jadi saya. Jadi dia buang ha ni. Jadi penambahan ha ni biasa untuk orang Melayu zaman tu, orang Aceh. Dan seumpamanya. Sahaya, baru dan seumpamanya. Nampak tak?
Baik, dia kata tua ke? Ya betul. Hantua sebenarnya. Hantuha tu tua, ketua. Menunjuk tua tu menunjuk pada tua ataupun ketua. Sebab dia lima ni kan. Pandawa 5. Dan dia mengatakan hantuah ni tak wujud. Laksmana Melayu tu ada dan bukan seorang, ramai Laksmana Melayu yang hebat. Tapi rekod-rekod daripada Jepun ke mana apa semua ni, termasuk yang jumpa di India di dinding apa semua, itu bukan hantuah dia kata. Hantuah tu watak yang diciptakan untuk dicerita dihikayatkan. Tapi Laksmana Melayu tu ada sungguh. Dalam bab hantuah ni ada 3 mazhab. Satu kata totally fiction, satu kata ada sungguh, dan satu kata Laksmana tu ada, tapi bila diceritakan balik dalam hikayat tu, bila hikayat ni dia macam ada unsur fiction lah, itu kreativiti orang-orang dulu ya. Dia nak menyampaikan makna tu dalam bentuk yang lebih interesting lah. Nak angkat lah tokoh, sebab semua bangsa ada hero dia. Ada tokoh legenda dia. Ada, kalau legenda orang yang betul ada tapi dia cukup tambah dia punya kesaktian dan seumpamanya. Maka hantuah ni pun kena lah betul lah, orang Melayu kena ada seorang, maka hantuah lah jadi. Jadi lepas tu orang kata hujahnya tu ada telaga hantuah, masjid hantuah, yang tu siapa-siapa boleh buat dan seumpamanya. Saya cenderung kepada pandangan yang mengatakan Laksmana Melayu yang hebat tu ada sungguh, tapi per se watak macam hantuah dalam hikayat tu, tu memang kita tak boleh terima lah. Itu kita anggap sebagai watak yang dicipta dan seumpamanya. Wallahualam. Tapi orang marah lah kita sebut gitu marah lah orang, tak boleh terima hantuah tak ada. Jadi saya pernah lah jumpa ada orang tu tulis di Facebook ketika perdebatan hantuah ni. Dia kata dia pernah jumpa dengan seorang yang berinteraksi dengan jin. Jin tu dikatakan hidup lama dah, beribu tahun. Jadi dia tanya jin tu, pernah jumpa tak hantuah? Jadi jin tu kata, pernah jumpa, ada sungguh hantuah. Saya pula pernah dengan ustaz saya, salah seorang sahabat saya balik pada Jordan, nama Ustaz Azman Al-Qurawi, dulu kerja di DBP meninggal dunia kena langgar kereta kayuh basikal lepas subuh. Allah inna lillahi wa inna ilaihi, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu. Orangnya elok, baik, penulis novel, antara guru awal saya dalam penulisan dan seumpamanya, kerja di BP dalam 10 tahun lepas dah, 5-6 tahun sudah. Jadi dia cerita pada saya dan saya yakin dia tak menipu. Pernah satu masa ketika mereka belajar di Jordan lagi, maksudnya belajar di Jordan, satu masa tu salah seorang sahabat rumah dia telah dimasuki oleh jin dan mereka berinteraksi. Jadi bila berinteraksi tu bercakap panjang, jin yang masuk dalam badan kawan dia tu kata dia dalam perjalanan nak pergi buat haji, jadi singgah di Jordan. Saya kata jauh tu, dah terlepas dah tu. Jordan atas lagi rasanya. Itu pun khawatir dah. Jin bukan boleh percaya sangat, tapi cakap Melayu lah dia kata. Dan kemudian antara soalan yang mereka tanya banyak-banyak tu, jadi masa kena rasuk tu kawan dia tu duduk janggut lah. Macam duduk janggut, macam dah tua sangat lah dia ni. Gitu Dan kita tak tolak kerasukan jin, memang ada sungguh saya pun pernah tengok dalam Quran hadis pun ada dan seumpamanya. Kita tak tolak. Cuma kita juga beriktikad jin ni kalau kita baca ayat kursi, kita baca bismillah, kita jaga zikir, wirid apa semua begini, dan selagi mana Allah Ta'ala tak granted dia untuk masuk kacau dan kontrol kita, dia tak boleh buat apa. Itu iktikad kita. Bukan kita tak percaya dia ada ke tak ada. Ada tu adalah. Tapi untuk dia buat pada kita begini-begini, tetap dia perlukan kebenaran daripada Allah Ta'ala yang menjadi istidraj ke atas mereka. Gitu. Jadi balik pada cerita tadi, penutupnya, jadi Ustaz Azman kata, antara soalan yang kami tanya adalah hantuah ni ada ke tidak? Maka jin tu kata, tak, hantuah ni tak ada. Jadi soalan saya, jin mana yang betul sekarang? Jin yang orang tu jumpa ke jin yang saya terima riwayat daripada Ustaz Azman tadi? Jadi itulah dalam bidang ilmiah, bidang akademik, jin tak boleh digunakan sebagai sumber. Meskipun dalam perbincangan hadis ada riwayat daripada jin, perbincangan tentang riwayat daripada jin, status riwayat daripada jin, dan anak kepada almarhum siapa dia?
Ustaz Hasan Azhari yang muqaddam tu anak dia nama Toha, Ustaz Toha tu yang sambung juga mengaji dalam Quran tu, dia punya tesis master di UKM tentang hadis-hadis riwayat jin tadi tu. Menarik juga tu. Menarik juga tu. Saya pun tak pernah dengar perbincangan Maulana Asri tentang perkara ini. Nanti siapa-siapa ikuti boleh tanya mana kedudukan riwayat daripada jin dari sudut syariat kita lah, boleh terima ke tidak lagu mana. Saya betul-betul tidak ada maklumat lanjut tentang perkara tersebut Jadi tak boleh lah cerita-cerita sejarah apa semua digunakan riwayat jin gitu. Mengarut lah. Tak boleh. Boleh dia gitu. Tapi itu perbincangan yang menarik. InsyaAllah kita boleh sambung nanti. Okey. Jadi Prof. Ahmad Adam kata, hujahnya Prof. Alatas baca salah lah. Sebab Prof. Alatas ni tak erti Jawa kuno apa semua. Sebab nak baca manuskrip lama, batu bersurat ni dia macam prasasti batu bersurat Terengganu tu yang dijumpai tu, jadi huruf dia tu bercampur aduk antara Jawi, bahasa Melayu, bahasa Arab, serapan bahasa Arab, dan juga ada lagi tulisan lama ataupun istilah lama Kawi, bahasa Kawi tu dan seumpamanya. Tulisan Jawi tapi buku tu Jawi. Prof. Atas tak ada apa kalimah asal bahasa Jawi yang menurut beliau sebenarnya adalah kalimah bahasa Kawi Jawa yang banyak dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Kesimpulannya, Pak Bisan, apapun tarikh sebenar batu bersurat Terengganu ini, ia memberikan gambaran bahawa pengaruh bahasa Jawa kuno daripada bahasa Sanskrit yang ditulis dalam tulisan Jawi masih kuat saat ia ditulis. Boleh dikatakan zaman itu adalah era perkembangan dan pengukuhan sistem tulisan Jawi itu sendiri. Semestinya untuk membina satu sistem penulisan, ia tidak mengambil masa sekejap. Justru jika kita menerima batu bersurat Melayu ditulis pada tahun 1303 Masihi bersamaan 702 Hijrah, maka ini membuktikan Islam sudah sampai ke semenanjung tanah Melayu jauh lebih lama daripada tarikh itu. Mungkin awal 100 tahun minimum maksudnya dalam sekitar 600 Hijrah tu dah ada. 600 Hijrah ni sebenarnya dah lama daripada zaman Rasulullah ni. Kerana 600 Hijrah ni dah zaman Imam Nawawi, zaman 700 Hijrah lebih, zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, nama Imam Nawawi dan seumpamanya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan seumpamanya, ulama-ulamanya di Mekah, di Madinah seumpamanya. Okey. Apatah lagi bukti hubungan dagang antara benua Arab dan benua India dengan benua China adalah jauh lebih lama sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu sebagai Rasul Allah lagi. Okey, kita tamat di situ. Molek. Okey, kita tamat di situ Untuk malam ini saya tak lanjutkan lagi 15 minit. Saya mohon maaf kerana berasuh awal sikit. Nak ambil isteri, nak balik rumah. Jumpa anak-anak pula. Boleh tuan-tuan? Saya tak buka soalan lagi. Cuma jika ada soalan, boleh panjangkan pada abang kita punya ni, Abang Zaim, dan dia forward pada saya. Mungkin saya boleh ulas sikit malam esok ke untuk sesi kedua kita esok dengan kitab yang satu lagi Boleh? Saya mohon diri tuan-tuan. Boleh Boleh. Okay, terima kasih. Semoga bermanfaat. Minta maaf saya tak boleh buka perbincangan. Saya tahu ramai yang tanya ada soalan dan bagi pandangan. Boleh Terima kasih Ustaz. kalau kata tak ingat. Okey. Kalau kata tak